Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan dia mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Kita berhenti hari itu ni masuk tajuk baru no? Al-Jabair, tak silap dalam ni Al-Jabair Al-Asaib 281. Tajuk apa? Tajuk Al-Jabair masuk lagi? Ya? Oh, tak habis lagi no? Oh, kita berhenti hari itu tempoh. Oh, ingat ke habis dah. Baik. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang sapuan kuf, menyapu kedua kuf rusak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala khusus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulum. Tempoh menyapu kuf. Tempoh bagi orang yang bermukim ialah sehari semalam. Bagi yang bermusafir ialah 3 hari 3 malam. Tempoh dia, kita yang tak pergi mana-mana, tempohnya sehari semalam lah. Tempohnya bermula daripada mana? Kita sebut dah sebelum ni, tempohnya bermula apabila terbatalnya wuduk. Kita buat contoh hari itu. Contohnya hari itu kita berwuduk pukul 5:30 pagi. Ketika kita nak sembahyang subuh, kita berwuduk.
Lepas kita berwuduk sempurna, lepas tu kita pakai kuf, pakai kedua kuf. Kita berwuduk 5,5. Lepas kita berwuduk sempurna, kita pakai kuf. Jadi tempoh tu bila terbatalnya wuduk kita. Kita buat contoh hari tu ni, batal wuduk terbit matahari. Terbit matahari kita kata pukul 7.30 atau pukul 8 lah kita kata. Kita buat contoh pukul 8. Apabila terbatal wuduk pukul 8, lepas tu kita berwuduk semula, wuduk yang kedua. Wuduk yang kedua tu pukul 8 tu, itulah tempoh bermula. Kita basuh muka, kita basuh tangan, kita sapu kepala, lepas tu sampai di kaki kita sapu. Apabila sapu sahaja, yang kedua batal wuduk yang pertama, lepas tu kita wuduk yang kedua. Yang kedua bermulalah sapuan. Yang pertama kita wuduk macam biasa. Yang pertama wuduk macam biasa. Wuduk dengan wuduk yang sempurna, dengan hak fardu wuduk dan juga hak sunat-sunat wuduk. Iaitu hak mula-mula pukul 5.30. Apabila terbatalnya wuduk terbit matahari, kita kata pukul 8 pagi, wuduk yang kedua itulah bermula tempohnya. Contohnya pukul 8. Bermula daripada pukul 8 kita wuduk yang kedua. Berwuduk yang kedua tak perlu basuh kaki dah. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sampai di kaki hanya sapu di atas kuf. Kita contoh dah hari tu ni, sapu macam mana? Sapu, kita ambil tangan kanan, kita sapu di bahagian depan. Ambil jadi ni, kita sapu, ambil tangan kanan, ambil letak di depan tu, kita sapu, tarik mai ke belakang. Lepas tu tangan kiri kita letak air, letak di belakang kaki, kita tarik mai depan. Tapi kalau kita susah sangat, payah Ustaz, kiri kanan, kita guna tangan kanan saja. Tekan air sapu yang pertama, tekan yang kedua, sapu yang kedua. Bila mula tu terbatal wuduk yang pertama. Pukul berapa kita buat contoh tadi ni? Pukul 8. Jadi bermula pukul 8 hari ni, tempoh bagi yang bermukim ialah sehari semalam 24 jam sampai bila? Sampai pukul 8 besok. Bermula daripada pukul 8 hari ini sampai pukul 8 besok cukuplah 24 jam. Jadi pukul 8 seminit besok dah habis dah tempoh dia. Habis Ustaz, kalau tidur malam kan batal wuduk. Contoh tidur malam batal wuduk lah. Jadi kalau batal wuduk, besok pagi kita bangkit pukul 5, tempoh habis lagi. Pukul 5 tak sampai tempoh. Sebab apa? Tempohnya pukul 8. Pukul 5.30 kita wuduk yang ketiga. Yang pertama wuduk sempurna, yang kedua wuduk kita sapu kuf. Wuduk yang ketiga pukul 5.30 besok ni kita basuh muka, kita basuh tangan, sapu kepala, sampai di kaki juga sapu juga. Jangan buka kuf tu. Sapu di atas kuf kita. Itu bagi yang bermukim. Tetapi bagi yang bermusafir, dia sebut berapa sini? Yang bermusafir ialah 3 hari 3 malam. Bila tempoh bermula, sama juga macam tadi. Bermula daripada pukul 8 tadi ni, hari ni hari Selasa, 8 pagi Selasa sampai 8 pagi Rabu. Esok Rabu no? Esok Rabu 8 pagi. Lepas tu sehari. Rabu, Khamis, 8 Khamis, 2.
Jumaat pukul 8, Jumaat 8 minit hari Jumaat, cukup 3 hari 3 malam. Jadi kalau batal wuduk dalam tempoh tu hanya sapu sahaja, kecuali berhadas besar. Jadi tak boleh buat apa lah, sebab dia rusak sahaja. Hukum apa ni hukum ni? Hukumnya harus. Harus bukan sunat pun. Harus. Apa dia harus? Buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Ni macam kita tak buat pun tak apa, nak buat pun tak apa. Beza tak dengan sunat? Sunat lain. Kita buat dapat pahala. Tinggal tak dosa pun, tapi hak benda yang sunnah, benda yang sunat buat. Benda yang makruh kita buat tak dosa, benda makruh. Tetapi kalau kita tinggal benda makruh dapat pahala. Tinggallah benda makruh. Yang ni hukumnya apa? Harus. Nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Boleh pilih lah. Tapi kalau payah-payah macam kita, saya ingat di Batu Mau tak ada orang buat apa, hukumnya harus. Batu Mau bukan kata Batu Mau. Batu tak mau pun tak buat. Tak ada orang buat. Cuma lah kita belajar ni, kita belajar ambil tahu. Hukumnya harus. Nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Baik. Dalilnya Imam Muslim dan lain meriwayat daripada Syuraih bin Hanif. Katanya, aku telah menemui Aisyah radhiyallahu anha kerana bertanya tentang menyapu di atas kedua-dua kuf. Aisyah menjawab, kamu pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali. Macam-macam baca dah. Ya? Yang mana tu? Bila tempoh mula tu, duk rasa-rasa macam pernah tengok, pernah baca, tapi di mana? Sebelah hantu tu duk rasa macam beritahu dah sini ni. Tapi kalau beritahu pun ulangan tak salah pun. Kita pergi ramli berpuluh-puluh duk ulang tak ada apa pun. Baik. Kita baca pilah ambil berkat hadis ni. Baik. Aisyah menjawab, kamu pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kerana dia lebih mengetahui daripada aku dalam masalah ini, kerana dia telah bermusafir bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa saya kata baca juga? Sebab dalam ni ada sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut siapa yang berselawat kepada aku satu selawat, Allah dan malaikat berselawat 10 kali selawat. Itu kita untung baca hadis Nabi ni, sekurang-kurangnya kita selawat. Jangan kita tak selawat, dengar sahaja nama Nabi kita orang sebut ataupun kita baca hadis Nabi sampai tang sallallahu alaihi wasallam kita selawat. Kita tak mau macam mana hadis Nabi ketika Nabi nak naik khutbah, tiap-tiap langkah Nabi ucap amin, amin, amin. Turun daripada khutbah, sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa ucap amin? Amin, amin 3 kali. Maka Nabi beritahu dekat sahabat, datang kepada aku Jibril mendoa. Aku hanya amin saja. Yang doa tu siapa? Jibril. Doa Jibril agak-agak makbul dah. Jibril tuan-tuan, dia bukan ada kepentingan apa. Jibril ni taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang doa tu Jibril. Apa doa Jibril? Salah satu doa Jibril, celakalah di kalangan umatmu yang apabila disebut sahaja namamu tidak berselawat ke atasmu. Sekurang-kurangnya kita dengar ni, kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Nabi sebut, orang yang berselawat kepada aku satu selawat, Allah dan malaikat berselawat 10 kali selawat. Baik. Bermusafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu
aku bertanya kepadanya dan dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan 3 hari 3 malam untuk menyapukan kuf bagi orang yang bermusafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Ini hadis ni lah. Hadis ni ada 2 makna lah. Yang pertama, sahabat ni sahabat surah An-Nik ni, bin Hanif ni mai tanya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, tentang sapuan ni. Aisyah radhiyallahu anha sebut apa? Nu kamu pi tanya Sayyidina Ali. Nak abang kata ummul mukminin yang meriwayatkan 1000 hadis pun tak mau jawab. Kita tuan-tuan baru tahu sedikit. Orang tanya 1 soalan jawab 10 soalan. Kita lah. Orang tanya 1 soalan lah, kita jawab 10. Oi, sakan kita tuan-tuan. Tapi Aisyah radhiyallahu mukminin ni ketika ditanya kepadanya dia tak jawab. Pi tanya kepada Sayyidina Ali, kerana Sayyidina Ali ni kerap bermusafir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samalah kita tuan-tuan, kalau orang tanya kita, kalau dia bukan bidang kita, kita kata apa? Wallahu a'lam. Kalau bukan bidang kita, kita kata wallahu a'lam. Hak ni tu imamnya bidang. Pi tanya tu imam. Yang ni pengusinya bidang, pi tanya dia. Ini bukan bidang saya. Bukan bidang kita. Baik. Jadi dia maka Ali beritahu 3 hari 3 malam untuk orang yang bermusafir dan sehari semalam untuk orang yang bermukim. Baik. Siapa yang memulakan sapu ketika bermukim kemudian dia musafir. Tajuk ni tuan-tuan, banyak tempat sama ni tuan-tuan. Kalau sahabat kita di Binjai pun sama tajuk ni juga. Semalam saya kuliah di kampung ni Masjid Sto, Kampung Sto Perai. Tajuk ni juga tuan-tuan. Siapa yang tengok YouTube malam, tengok rakaman sama sebiji kan. Sebab apa? Tajuk yang sama. Tajuk yang sama. Baik. Siapa yang bermulakan sapu ketika bermukim kemudian dia musafir, maka dia hanya menyapu sehari semalam sahaja. Contohnya tadi pukul 8.30 tadi dia sapu. 8.30 tadi ni dia bukan musafir pun, dia bermukim. Mai petang hari kita jom kita pergi Tanah Rata tak imam. Tak imam kata pergi Tanah Rata. Saya jam tuan-tuan 11 jam tuan-tuan. Pada balik pukul 9 sampai di rumah saya pukul 11. 9 pagi sampai rumah pukul 9 malam. Jam tuan-tuan. Siapa pergi Tanah Rata tahu tuan-tuan. Baik. Siapa yang bermukim, sapu ketika bermukim, lepas tu dia musafir. Dia bukan niat nak musafir pun, tadi bermukim. Mai petang dia kata jom kita pergi Tanah Rata makan angin. Maka dia kira bermukim juga. Sebab ni rusah je, harus sahaja benda ni. Baik. Maka dia hendaklah menyapu sapu bagi orang yang bermukim, iaitu sehari semalam juga. Kerana hukum asal bagi orang bermukim dan sapu kuf adalah satu rusah, keringanan sahaja. Bukan kata apa pun, keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu jalan berikhtiar mengambil sikap berjaga-jaga. Baik. Habis yang tu kita baca dah. Kita sambung malam ni, bilakah tempoh bermula? Ini pun kita sebut dah tadi ni, tempoh mula. Tempoh menyapu kuf bermula apabila berlaku hadas selepas memakai kedua-dua kuf. Ini kita beritahu dah saat-saat ni. Tempoh bermula ialah apabila berlaku hadas. Tadi ni kita berwuduk dah 5.30 tadi ni. Kita berwuduk sempurna, basuh mukanya, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki sempurna. Yang tadi 5.30. Lepas tu kita pakai kuf. Tempohnya bermula, dia sebut ni tempoh bermula apabila berlaku hadas. Apabila batal wuduk, maka bermulalah
bermulalah tempohnya. Macam kita sebut tadilah. Ketika terbit matahari, bermula tempohnya. Oleh itu, sekiranya dia berwuduk untuk sembahyang subuh, kemudian dia makan kup, selepas itu dia berhadap ketika terbit matahari. Terbit matahari berhadap, maka bermula terbit matahari itu bermulalah tempohnya. Mula tempohnya. Maka tempohnya bermula dikira daripada terbit matahari. Maka kalau pukul 8 tadi sampai 8 besok, bagi orang yang bermukim sehariah. Di 8 minit tu sehari dah. Kalau bermusafir 8 hari ni sampai esok jadi sehari. Hari Rabu. Hari Selasa, esok Rabu sehari. Hari Khamis 2 hari. Hari Jumaat pukul 8 hari Jumaat 3 hari bagi orang yang bermukim. Baik. Dia tengok cara menyapu ini juga kita sebut dah tadi. Sapu yang dituntut, yang difardukan ialah menyapu air walaupun sedikit. Di bahagian atas ni kata ta'abudi ni. Patut-patutnya tu sapu di mana? Sapu di bawah duk jejak kata. Habis ustaz kalau jejak najis duk jalan-jalan jejak najis basuh macam kita jejak tak jejak bukan batal wudu. Dia hanya cuci najis tu sajalah. Tidak jenuh mai masuk masjid jejak tak jejak. Allah batal wudu. Dah. Berkena najis, kalau jejak najis maka basuh najis tu, wudu tak batal. Habis dia suruh sapu, bukan sapu di bawah, sapu di atas. Ta'abudi, kita ikut sahaja. Tak perlu tanya, tak perlu kita pakai logik akal. Logik akalnya sapu di bawah dah. Islam bukan logik akal. Islam ni ialah ta'abudi, ikut sahaja perintah Allah SWT. Adalah hikmah-hikmah tertentu. Sebagai contoh, kita buat contoh sebelum ni tentang wudu. Patut-patutnya bukan sapu muka, sapu ketiak. Patut-patutnya ketiak lah, celah-celah tempat yang berlapik-lapik. Ni lah patut basuh, masam dan sebagainya. Tapi dah, Islam suruh sapu di muka. Adalah hikmah-hikmahnya. Sebab di muka tu ada anggota-anggota yang terdedah dengan habuk. Di muka ada anggota tempat yang terdedah dengan habuk, luaran terdedah dengan kotoran. Hak dalaman di muka tu ada anggota-anggota yang besar. Mata duduk di muka, hidung duduk di muka, mulut duduk di muka. Tu dia menyuci, bukan hanya menyuci luaran, menyuci dalaman. Menyuci dalaman luaran dan juga menyuci dalaman. Tu kita minta lepas kita doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Kita minta, ya Allah, jadikan aku orang yang bersih dan jadikan aku orang yang taubat. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah beritahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang taubat, suka kepada orang yang bersih. Dua-dua. Hak dalaman, cuci dalaman. Hak luaran, cuci luaran. Dua-dua bersih. Tu kata Islam. Dia jaga dua-dua. Hak luaran pun bersih. Tak payah pakai keputih bersih dengan berwuduk. Tak payah. Tambah-tambah kalau awet muda, dulu-dulu orang tua-tua beritahu tak tahu betul. Orang tua-tua kata kalau nak awet muda, lepas sembahyang subuh sebelum matahari naik, lepas contohnya sebelum waktu syuruk tu, ketika nampak matahari nak naik tu, pergi turun di tanah, ambil ayat-ayat embun tu sapu di muka. Selawat 7 kali sapu di muka. Awet muda. Dan muka kita akan berseri dan orang suka melihat kita. Cuba buat tengok. Kita jangan nampak kat bini kita lah. Bini kita mai. Saiki bini kita tak tengok kita. Bini kita lah, jangan bini orang tengok kita, bini kita. Boleh tu orang tua tu dulu mandi ayam sungai, ayam sejuk. Ayam panas jangan minum. Apa? Boleh. Muka kita ni muka akan mudah
tak tegang. Tu dulu orang tua-tua tu dia jaga sungguh, iaitu dengan amal dengan ayat embun. Ayat embun tu selawat sapu di muka kita. Mudah-mudahan muka kita tu berseri dan orang suka melihat kita. Lihat kita pun suka tengok, tenang tengok dia. Suka seronok tengok dia. Jangan kita orang tengok, kita bukan tengok lalu buang meluat dah. Tak tengok lagi, lalu buang meluat dah. Baik. Oleh itu sekiranya dia berwuduk untuk sembahyang subuh, kemudian cara wuduk nak baik. Sapu yang dituntut di fardu ialah menyapu air walaupun sedikit di bahagian atas kuf dan tidak memadai jika disapu di bahagian bawah kedua kuf. Baik. Disunatkan menyapu di atas dan bawahnya dalam keadaan garis, iaitu meletakkan jari-jari kanan dalam keadaan terbuka tercerai di bahagian hadapan atas kaki dan jari-jari tangan kiri di bahagian belakang bawah kaki. Kemudian dia menarik tangan kanannya ke belakang dan menolak tangan kiri ke depan. Macam kita sebut tadi lah, dua tangan kita celuk renggangkan tangan jari kita berenggang tu, tak hak bahagian hadapan tak macam tu, tarik main belakang. Lepas tu hak tangan kiri buh di belakang, tarik main depan. Kalau payah guna satu tangan lah, macam kita sebut dululah hak sunat wuduk tu. Kalau betul-betul hak sunat wuduk memasukkan air ke dalam mulut dan hidung sekali. Tapi boleh tak kita buat sekali? Selalu tak boleh. Lemah tak masuk dalam otak, pedih kepala. Yang suluhnya kita ambil ayat sibuk, seduk komok, seduk masuk dalam hidung, buat keluar dengan tangan kiri ni. Lepas komok keluar, buat keluar ni sekali dengan tangan kiri. Itu yang afdal. Tetapi selalu kita buat macam mana? Kita berkomok dulu. Habis komok dulu, lepas tu baru kita masuk ayat ke dalam hidung. Tapi hidung jarang orang masuk. Dia kata lemah zaid. Tu kita sebut kaedah itu ni, tarik nafas dulu. Ini pun samalah. Baik. Habis yang tu kita sebut, habis dia sebut ringkas-ringkas. Baik. Perkara yang membatalkan sapu. Perkara yang membatal. Ini dia batal lah. Baik. Terdapat 3 perkara yang membatalkannya. Pertama, mencabut kedua-dua kuf, salah satu daripada keduanya atau kedua-dua tercabut atau salah satu daripadanya. Tercabut sahaja batal. Dalam tempoh tu tercabut sahaja sebelah ke ataupun dua belah, maka terbatallah sapuan tu. Jadi kena mula lagi. Mana tahu kita mungkin tak macam mana, tak kuat, tercabut. Jadi apabila tercabut sahaja sebelah ataupun kedua-duanya, maka terbatallah sapuan. Yang kedua, tempoh sapu. Apabila bunyi dah. Habis sambung ya? Bunyi ke? Bunyi apa? Oh, bunyi kereta tu. Dia hari ni boleh lebih tak? Tak boleh ya? Boleh sikit nah. Saya nak tanya. Bunyi no, ingat bunyi kerja awak kita tuan-tuan. Tuan Haji kata boleh lebih sikit. Kita lebih sikit. Baik. Yang kedua, tempoh tamat tempoh sapu. Apabila tempoh tamat dan dia masih dalam keadaan wuduk, maka dia hendaklah mencabut kedua-dua kuf dan membasuh kedua kakinya. Kemudian dia boleh memakai kembali. Ini special sikit. Contoh kita kata tadi ni, pukul 8 besok, contohlah. Pukul 8 besok ni belum batal wuduk lagi. Contohlah kita subuh kita sapu. Contohnya tadi pukul subuh tadi ni kita naik matahari tadi ni kita mula sapu. Esok pukul 18 minit habis tempohnya. Esok 18 minit tengok tak batal wuduk kita. Wuduk tak batal. Wuduk tak batal lagi. Batal tak sapuannya? Sapuan tu
batal juga walaupun wuduk tak batal. Cuma dia buka kum tu basuh kaki dah. Ni special sikit lah. Contoh pukul 8 minit habis dah tempohnya, tetapi main 8 minit tak batal lagi wuduknya. Habis macam mana? Tempoh sampuan dah habis dah. Maka dia kena buka kuf tu. Buka kuf tak perlu berwuduk, hanya basuh kaki saja. Basuh kaki kanan, lepas tu basuh kaki kiri, lepas tu pakai balik. Ini bagi yang tak batal wuduk. Jadi kalau batal wuduk kena biasa balik lah. Ini yang tak batal wuduk, tempoh sampuan tu habis dah. Hanya dia buka kuf, hanya basuh kaki sahaja. Basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, lepas tu pakai balik. Jadi mula balik lah. Bermula balik. Sebab apa? Dia tak batal wuduk. Jadi bermula balik lah. Bermula daripada 8 minit, mula balik. Bila pula bermula balik, nanti batal wuduk pula. Contohnya dia mula 8 minit ni, pukul 10 batal wuduk. Maka pukul 10 tu bermulalah tempoh. Sampai seterusnya lah macam tu. Baik. Maka dia hendaklah berwuduk, kemudian memakai kedua-duanya kembali jika ingin berbuat demikianlah kalau dia nak buat lah. Tapi kalau kita pakailah, bini kita ingat abang ni apa ni, wan tabiat pakai kasut nak tidur ni. Abang ni belajar ajaran sesat mana pula ni, kalau contoh lah. Tapi hak kita tak apa, isi kita main tak ada fikir apa lah. Jadi hak kalau tak fikir, dia kata ni ustaz ni mengajak ajaran sesat apa pula ni, tidur pun pakai kasut ni, tak pernah dengar ni. Itu kita selalu sebut kan, mudah-mudah kita bawa isteri kita main. Balik saya lagi ni tidur lena dah, tak payah dah mengajak lah. Ni balik lagi nak kena buka kitab pula, nak kena mengajak pula. Ustaz pun belum tentu nak mengajak bini dia. Bawa kita nak buka kitab qala musannif rahimahullahu taala, bini kata tidur bangun ngantuk. Kalau ustaz pun belum tentu, yang baru nak start lagi, yang tak start lagi lagi tak start. Nak mudah-mudah bawa main. Malam ni kita ada 30 orang, campur bini kita 30 orang, 60 orang. Tu kalau tuan-tuan nikah seorang, kalau 4 orang penuh wajib betul mau. Tapi kalau berani lah, kalau berani bersilakan. Dia bersila. Dia ada 2 madu. Kalau madu gigit, kalau buah dia urung lah. Kalau peluluk tak buah lagi. Kalau peluluk dia urung lah. Tapi kalau buah jaga dia gigit. Dia gigit tuan-tuan. Baik. Baik, sikit lah habisnya. Yang ketiga, berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ini habis hadas besar saja betul. Dia kena mandi layan, dia kena mandi layan ni. Apabila dia diwajibkan mandi, dia hendaklah dia menanggalkan kedua-dua dan basuh kedua-dua kaki, kerana menyapu di atasku adalah ganti kepada membasuh kaki ketika wuduk sahaja, tidak pada mandi. Maksudnya dia kena buka lah. At-Tirmizi dan An-Nasai telah meriwayat daripada hadis oleh An-Nasai daripada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami bermusafir supaya menyapu di atas kuf dan tidak menanggalkannya selama 3 hari jika bantal wuduk disebabkan oleh buang air kecil ataupun besar, kencing dan tidur, kecuali disebabkan janabah. Janabah biar sebab apa? Sebab yang ni dia kena mengangkat hadas besar, dia kena mandi. Dia kena mandi. Maka wajib ditanggalkan kedua-dua kuf. Janabah merupakan antara perkara yang mewajibkan mandi, yang akan dijelaskan nanti dah ni benar penting ni, benar mandi wajib ni benar yang penting. Kalau kata kita sebut yang sebelum ni berkait tentang bab wuduk, dia itibari pada anggota tertentu sahaja. Mukanya, tangannya, siapa
sapu kepalanya, basuh kakinya, pada itibari pada anggota-anggota tertentu, berbeza dengan mandi wajib, itibari kepada seluruh badan kita. Ini lagi bahaya. Seluruh badan kita tidak terkecuali, walaupun bahagian yang paling kecil sekalipun tak kena, maka mandi wajib kita tidak sah. Ini kita kena jaga. Nah, hak tempat-tempat yang sulit, di celah-celah tempat-tempat yang berlipat, selalu tempat-tempat yang sulit, contohnya salah satu di celah-celah kuku, di bawah-bawah kuku, selalu saya sebut, sama ada kuku kaki ataupun kuku tangan. Nak kena jaga, potonglah kuku kita bagi nampak isi. Selalu saya sebut di mana-mana, potong kuku kita bagi nampak isi. Isi duduk atas, kuku duduk di bawah. Jangan kuku duduk di atas, isi duduk di bawah. Apabila kuku duduk di atas, isi duduk di bawah, maka di sana ada rongga-rongga, maka akan mudah benda-benda akan duduk dalam tu. Jadi nak mudah, potong bagi nampak isi. Nampak isi macam tu. Kalau lah ni dia payah sikit. Kalau kita tak nampak, kalau bahagian tangan insya-Allah boleh kita potong, tetapi kaki susah sikit. Jadi nak mudah-mudahnya suruh isteri kita potong. Suruh isteri kita potong. Beli kepit kuku yang besar, yang kecil beli yang besar tu. Sebab apa? Kuku kita dah tebal. Beli yang hak mahal sikit. Bukan dia beli selalu. Mungkin kita beli tu seumur hidup kita sekali beli besar tu. Kita potong pun bunyi pun seronok sikit, gedegung. Potong pun bunyi kuat. Sebab apa? Dia tebal. Kadang-kadang kita tengok kuku-kuku tu sampai kadang-kadang tu dia sampai lebih sampai rekod lah kuku dia. Kadang-kadang menyebabkan orang duduk sebelah kita semayang pun tak kosong. Kan semayang sunat tengok tempat sujud, tapi mata kita bukan dia jaga, tuan-tuan. Sunat ketika semayang tengok tempat sujud, tapi mata kita boleh jaga lah. Tak dia jaga, dia merata je. Orang rakam Allahu Akbar, dia dah perhati kuku kawan sebelah. Dia kata tu dia kuku orang tua ni macam kuku rimau. Panjang sangat. Potong. Sebab apa? Di sana kadang-kadang kalau kita tak potong, kita potong lama dah jadi hitam. Dia kadang-kadang bau jadi najis dah. Bau busuk dah. Ni kita kena jaga lah. Suruh isteri kita potong. Hak isteri kita tolong potong. Bukan baru romantik rumah tangga kita. Mungkin kita tak nampak. Dia kata isteri saya pun tak pernah nampak saya. Suruh anak kita potong. Anak pun tak ada pun, kami duduk dua orang, nikah seorang lagi. Bukan sinilah cerita di Afrika ni, tak berani termasuk ada cakap pun sama lah. Berani jual madu. Baik. Kita akan sebut esok ni tentang janabah, iaitu dia kata janabah merupakan di antara perkara yang mewajibkan mandi, sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti esok ni. Kena main lah. Ni tak apa penting sangat. Ni hak lepas ni penting. Yang ni kena main. Tak mau main pun kena main juga yang ni. Apa tajuk yang kita akan bicara nanti? Iaitu al-jabair dan juga al-asai. Ini penting ni. Iaitu balutan yang letakkan pada anggota yang patah. Contohnya simen. Ini penting. Kita sakit kita ustaz bukan kata simen sakit gigi pun tak semayang lah. Kalau balut pakai tak semayang lagi. Kemayang tetap kena semayang. Selagi mana kita ni berakal, lagi tu kita kena semayang. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, lambung kanan, lambung kiri, melentang. Tak berhenti dengan tak boleh melentang. Tak boleh melentang dengan bahasa isyarat. Tak boleh dengan bahasa isyarat dengan hati. Tak boleh dengan hati, mati ya. Semayang kena semayang. Kecuali orang perempuan. Kita tak mau semayang, malah ni minta ya Allah jadi orang perempuan. Mau dah? Tak mau tuan-tuan. Tu orang perempuan dia, walaupun dia tak boleh semayang, dia buat 4 benda je Nabi kata. Dibuka 8 pintu syurga untuk dia. Pilihlah pintu syurga mana yang dia nak masuk. Orang muda. Sebab apa? Sebab mereka tu payah nak kena mengandung, nak kena beranak, nak kena keluar darah. Tiap-tiap bulan nak kena keluar darah. Kita tuan-tuan sanggup dah tak mengandung. Ambil batak ikat tengok di perut kita kalau kita mampu. Main masjid ikat batak.
Nak masuk jamban ikat mata. Boleh tak? Tak boleh. Itu orang perempuan Allah bagi keistimewaan. Walaupun mereka tak semayang, tetapi Allah Nabi kata buat 4 benda sahaja. Jaga semayang, jaga puasa, jaga aib dia. Lepas tu taat kepada suami dia. Dibukalah pintu syurga untuk dia. Pilihlah pintu syurga mana yang dia nak masuk. Orang mudah. Kita berat sikit tuan-tuan. Itu kita nak kena jaga betul tu. Insya-Allah esok kita akan bicara nanti tentang tajuk yang penting, semayang tetap kena semayang. Balutan iaitu pada anggota yang patah kita balut. Ataupun balutan pada anggota yang luka. Balut semayang kena semayang. Nanti dia akan ceritalah cara macam mana kita nak berwudu ataupun dalam keadaan nak ganti dengan bertayamum. Bertayamum pada anggota yang patahlah, dia akan sebutlah, dia akan buat mai dalilnya. Dalil seorang sahabat dia akan buat mai cara bagaimana kita nak bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Insya-Allah ni kita berhenti tantu dulu. Insya-Allah nanti kita akan sambung baliklah. Saya ingat nak lagi lama-lama tuan-tuan, tapi kita masih lagi SOP lagi, kita masih lagi kita kena ikut arahan lagi. Insya-Allah lepas ni kita doa pada Allah bagi Allah angkat penyakit ni. Insya-Allah lepas ni kita ganti baliklah 2 jam. 2 jam. Saya pun balik kono 2 jam. Sejam pun tengok muka ustaz, tengok muka jam, tengok muka pintu. Kalau 2 jam pakai tak ada. Baik, kita berhenti dulu. Insya-Allah tuan-tuan tanda tu iaitu al-jabair dan al-asaib. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupan ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khatimin anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.